Apabila menyebut kumpulan membawa konsep hair metal atau American rock di Malaysia di zaman rock dahulu, nama pertama yang sering muncul tentu sekali Black Rose. Namun begitu, Black Rose bukan satu-satunya kumpulan yang membawa konsep sebegitu di zaman itu. Salah satu kumpulannya yang membawa konsep sebegini dengan amat ketara, malah mempunyai lagu berkonsep begini dengan lirik Inggeris adalah Fancy. Istilah hair metal adalah istilah era lewat 80-an kepada kumpulan-kumpulan glam rock Amerika yang menguasai pasaran muzik Amerika pada lewat 80 ke awal 90-an. Ada kalanya juga dipanggil sleaze rock. Ia sebenarnya adalah gabungan blues dan groovy rock and roll yang diberatkan sedikit. Kebanyakan lirik hair metal mengisahkan wanita, parti dan kehidupan remaja. Contoh terdekat adalah lagu Bad Girls ini bawaan Fancy. Dengan susunan muzik ala-ala Warren, Great White, Trickster dan seangkatan. Jika dengar pada muziknya sahaja tanpa melihat gambar mereka, pasti akan menyangka ini adalah lagu dari band barat sekitar awal 90-an. Kumpulan ini sebenarnya diasaskan pada 1989 dan dinamakan dengan nama Roses, yang dinamakan sebenarnya imej seluar bertampal bunga ros vokalis asal mereka di mana beliau merupakan adik kandung Ratu Rock negara Ella, iaitu Corey. Dengan nama yang tepat mencerminkan pengaruh muzik mereka, Roses dibarisi oleh Corey vokal, Dane dan Cheryl gitar, Boy drum dan Lan bass, di mana kesemuanya berasal dari Klang, Selangor. Nama Roses amat dikenali di sekitar Klang dengan mendapat undangan persembahan majlis serta pernah menduduki tempat kedua pertandingan kugiran yang diadakan di Bandar Sulaiman, Pelabuhan Klang pada tahun 1990, di mana mereka telah dilamar oleh Dino Varia Music untuk menjadi kumpulan rakaman album. Namun sewaktu ingin menandatangani kontrak rakaman bersama Varia Music, syarikat EMI telah menawarkan kontrak berasingan dengan Corey yang pada masa itu mula aktif sebagai komposer pemula. Tambahan lagi, Corey yang kurang berminat menjadi artis rakaman pada masa itu membuatkan beliau berkeputusan untuk tidak meneruskan perjalanannya bersama Roses, diikuti dengan drummer Boy. Tempat Corey dan Boy digantikan dengan Syam dan Wahab, yang juga merupakan kenalan mereka yang sering mengikuti sesi latihan serta persembahan mereka. Dengan kemasukan Syam dan Wahab, maka Roses lengkap kembali dan mula menandatangani kontrak rakaman album bersama Varia Music pada awal 1991. Sesi rakaman mula dijalankan di studio Boss Singapura milik Varia Music dengan Eddie Marzuki dan Roses sendiri selaku penerbit album. Namun sewaktu sesi rakaman dijalankan, mereka dikejutkan dengan berita kemunculan album sebuah lagi kumpulan yang kebetulan menggunakan nama sama, iaitu Roses dari Kuala Lumpur, yang bernaung di bawah syarikat FMG. Beberapa masalah hal guaman berlaku di antara kedua-dua Roses ini yang menjadi antara bualan sensasi di dalam majalah The Akhbar pada masa itu, sebagaimana yang pernah berlaku di antara kumpulan Raja Wali Sinar Music dan Raja Wali Live Records. Akhirnya Roses dari Klang mengalah disebabkan Roses Kuala Lumpur yang keluar album terlebih dahulu berbanding mereka. Mereka sepakat menukar nama kepada Fancy, yang juga bersesuaian dengan pengaruh muzik mereka. Walaupun ia bakal membuatkan mereka disalah anggap sebagai mempunyai kaitan dengan gitaris Sofia yang kebetulan menggunakan nama pentas sama. Penundaan disebabkan hal sebegini membuatkan mereka sedikit terbatas dalam menyambung sesi rakaman. Fancy menyambung sesi rakaman mereka di dua buah studio lain di Kuala Lumpur, iaitu Sound Studio dan Channel 11.
Akhirnya, setelah mengharungi berbagai dugaan, album tunggal mereka pun lahir di pasaran pada awal 1992 dengan judul Fancy Fikiran. Alright, Fancy Fikiran. Kali ini lebih special pasal dua orang boleh tengok di belakang ni. Apa dia? Inilah dia poster kaset, atau brother-brother dulu panggil poster beli kaset. Okay, kita tengok dia punya poster dulu lah. Okey. Jadi poster beli kaset ni adalah salah satu daya tarikan di zaman 80-an ke awal 90-an lah. Setiap kali beli kaset akan dapat poster percuma. Macam ni lah. Dua orang boleh tengok sendiri betapa besarnya poster zaman dulu. Bagi brother-brother dan sister-sister yang dulu ada poster beli kaset macam ni, boleh share lah dua orang punya pengalaman dekat ruangan komen. Memang rare lah sebenarnya poster ni, sebab poster sebenarnya lebih rare. Poster beli kaset lebih rare daripada kaset tu sendiri, pasal tak ramai orang masih menyimpannya. Mana taknya berpindah rumah apa semua, cabut-cabut poster, mana nak ada lagi kan. Jadi korang boleh tengok sendirilah betapa besarnya poster zaman tu. Di tahun 80-an ke awal 90-an, saiz poster kaset ni adalah saiz A2, sangat besar. Bila masuk pertengahan 90-an, dia dah jadi kecil. Poster ni gua rasa saiz dia lebih kurang adalah A2 lah. Bila masuk pertengahan 90-an, dia jadi A3. Dah kecil sikit lah kan? Kira separuh daripada ni. Bila masuk tahun awal 2000, lagi kedekut jadinya, jadi A4 je. A4 lebih kurang macam ni je lah. Jadi kat situ kita boleh nampak lah, makin lama makin cut cost lah syarikat-syarikat ni semua. Alright, jadi gua letak tepi dulu poster ni. Kita review dia punya kaset. Okay, Fancy Fikiran. Jadi design poster kaset tadi lu orang boleh perasan lah, design dia sama juga macam cover dia. Okay, kita tengok inlay dia lah dulu. Jadi Fancy Fikiran, bagi gua image fancy memang glam habis lah. Hair metal, sleaze rock, apa lu orang nak panggil lah, tapi macam tu lah gelaran dia, American rock ke apa kan. Tapi memang ada gaya lah. Kita boleh tengok sendiri muka masing-masing agak jambu jugalah, handsome. Arwah Syam memang nampak jambu dia. Ni arwah Lan. Juga gaya-gaya yang agak sleazy, Syaril, Wahab dan Din Jantan. Semua dia punya style memang macam kita tengok band Skid Row, Warren, Steelheart punya gaya lah kan. Ok, jadi kita tengok lagu-lagunya. Majority ciptaan Fancy sendiri di mana mereka tulis lagu dan lirik Fancy yang merujuk pada kumpulan Fancy, bukan gitaris Sofia, gitaris GET Fancy Sofia, bukan, tapi kumpulan Fancy. Jadi benda ni ada isu sikit lah, disebabkan daftar nama menggunakan nama kumpulan ni, di mana bagi gua kebanyakan kumpulan sebenarnya dah buat kesilapan. Bila daftar nama kumpulan akan jadi masalah dekat royalty MACP kemudiannya. Tapi gua tak nak cerita sini lah, itu hal lain. Ok, jadi menurut maklumat yang gua dapat, album ni memang dimainkan sendiri oleh Fancy dan disusun muzik oleh Fancy sendiri sambil dibantu oleh Eddie Marzuki pada bahagian lagu-lagu slow. Kat sini pun ada tulis jugalah dia punya maklumat dia. Penerbit Fancy dan Abang Haji Eddie Marzuki. Jadi belakangnya lirik lah macam biasa. Okey, jadi macam gua pernah cakap sebelum ni, PMI punya inlay dan Varia Music punya inlay memang cantik lah. Berkilat, lu orang boleh nampak sini, berkilat-kilat berada. Demi kertas pun cantik, sedap pegang. Ok, kaset dia disebabkan tahun 1952, biasalah, kaset transparent lah. Dan kotak dia jenis transparent yang petak. Ok, tanpa buang masa, kita terus ulas lah. Music Fancy Fikiran.
Kehadiran fancy fikiran di penghujung zaman rock memangnya amat mencabar buat mereka. Meskipun begitu, lagu berbahasa Inggeris Bad Girls mereka dikabarkan menduduki carta tertinggi di dalam radio Singapura pada masa itu. Namun syarikat PMI dan Varia Music yang sedang goyah pada masa itu juga turut mengeruhkan situasi semasa dengan para artisnya. Berbeza dengan kebanyakan kumpulan lain yang berkeputusan meninggalkan terus industri kerana enggan mengikut syarat kerajaan untuk memotong rambut, bagi fancy lain pula. Mereka adalah salah satu kumpulan yang masih ingin meneruskan perjuangan muzik dengan menyahut seruan kerajaan itu. Mereka juga turut giat berlatih untuk persediaan rakaman album kedua. Beberapa buah lagu baru telah dicipta, antaranya Syahida, Budaya Kanibalisme dan Reggae Malam, serta masih aktif dalam persembahan pentas. Namun begitu, belum sempat mereka melunaskan impian untuk rakaman album seterusnya, syarikat Varia dan PMI mula menutupi perniagaan mereka. Terkandas cita-cita, ahli-ahli fancy berpecah membawa haluan masing-masing dengan vokalisnya Syam kemudiannya menjadi artis solo di bawah Pony Canyon pada 1996. Sejarah perjalanan muzik fancy atau Roses Klang akhirnya tertutup di dalam diary hitam untuk sekian lamanya. Tiada sia